Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaat sekalian. Karena hari ini ada sebuah lagu yang baru ya. Jadi kita mau bersama-sama berlatih menyanyikannya terlebih dahulu. Yanis akan membawakan pujian ini sekali. Nyanyikan notnya terlebih dahulu ya sekali. Nyanyikan baitnya ya. Untuk semua ciptaanmu puji syukur, untuk hadiah bagi tiap bangsa puji syukur, untuk Sudah ada bayangan? Bisa ya kita nyanyi sekali lagi ya? Lagu ini nanti akan kita nyanyikan pada saat menjalankan persembahan. Jadi udah bisa ya, udah ada bayangan ya kira-kira seperti itu ya. Oke, kita mau mempersiapkan hati kita mau masuk dalam ibadah, kita saat teduh bersama-sama ya.
Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Dengan hati bersyukur dan hati yang takut akan Tuhan, kita mau bangkit bersama-sama. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini, memuliakan, agungkan Tuhan kita, suci, suci, suci. Allah adalah dahsyat dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Kasih Allah sungguh luar biasa, tak terduga di hidup kita. Kasih-Nya terus mengalir dalam hidup kita tanpa memandang siapa diri kita. Mari kita bersama memuji Tuhan dan merenungkan kasih Allah. Yang mengutus
Allah, kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Ya, sungguh benar kasih Allah tiada terbatas. Kasih Allah selama-lamanya bagi kami. Tuhan, Engkau tidak memandang siapa diri kami. Engkau mengasihi kami setiap umat-Mu. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami semua boleh kembali lagi bersama-sama di rumah Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau memuji, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, dan kami juga mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, layakkan kami, agar kami boleh mempersiapkan hati kami, membuka pintu hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami undang Tuhan Yesus, Engkau sendiri hadir di tengah-tengah kami, bekerja dalam hati kami, agar segala sembah, puji, dan sujud kami berkenan pada Tuhan dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, waktu ini kami serahkan dalam tangan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang penuh dengan kasih dan rahmat, kami berdoa. Amin. Kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Mazmur nomor 7 ayat 2 hingga ayat yang ke-8. Mazmur nomor 7 ayat 2 hingga ayat yang ke-8 kita baca silih berganti ya. Mazmur 7 ayat 2 hingga ayat 8, ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Saya akan membacanya terlebih dahulu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup, damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau, dan bertahtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Jemaat dipersilakan duduk. Saat ini kita mau mengambil waktu sejenak, kita mau masuk dalam doa pengakuan dosa. Firman Tuhan dalam Yeremia pasal 18 ayat yang ke-11b. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Kau sudah mendengar setiap seruan doa hati kami ya Tuhan, yang kami panjatkan kepadamu.
Kami mengakui akan segala dosa yang telah kami lakukan, yang mendukakan Engkau, mengecewakan Engkau, menyakiti hati sesama, dan juga kami menyakiti Engkau ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami yakin, kami percaya Engkau Tuhan yang Maha Pengampun. Bila kami mau mengakui akan segala dosa dan kesalahan kami, Roh Kudus-Mu kiranya senantiasa menolong memimpin kami, agar kami boleh hidup berkenan pada Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan ingini dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan, dalam hidup kami ini, boleh semakin serupa dengan Engkau, menjalankan akan perintah-Mu, menjadi murid sesuai yang Tuhan ingini. Terima kasih Tuhan. Waktu ini, doa ini kami panjatkan di tangan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari saat ini kita mau membuka hati, membuka pintu bagi Kristus. Saat Dia datang mengetuk, Dia mau menebus dosamu dan dosaku. Maukah kita menerima Dia? Pujian, adakah tempat baginya? Adakah tempat baginya? Saat ini Dia berseru pada kita. Mari buka pintu hati kita, menerima Tuhan masuk. Saat ini kita akan mendengarkan dan menyaksikan kesaksian pujian yang akan kita saksikan secara online, yang akan disampaikan oleh Panti Asuhan Benih Harapan Bali.
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Gunar Sahari dan akan diterjemahkan oleh Ibu Evelyn Kosasi. Tema khotbah pada pagi hari ini, murid peduli sesama. Salam Bapak Ibu. 弟兄姐妹们平安， Senang bisa berdiri di depan Bapak Ibu sekalian pada hari ini. 很高兴今天早上可以站在弟兄姐妹们面前。 Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. 谢谢你们给我的机会，可以在这里传讲主的信息。 Tema kita pada hari ini sangat menarik. 我们今天的讲题很吸引人， Murid peduli sesama. 就是彼此关怀的门徒。 Dan firman Tuhan yang diberikan kepada saya juga sangat menarik yang terambil dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. 给我的经文也是很好，就是从路加福音第10章25到37节。 Sebelum kita membaca, Bapak Ibu, mari kita berdoa lebih dulu. 还没有读经之前，让我们一起同心祷告。 Bapa kami yang bertatah di kerajaan surga, 我们在天上宝座的天父， kami datang kepadamu pada pagi hari ini. 今天早上我们来到你脚前， Terima kasih untuk kesempatan boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. 感谢主给我们的机会，可以来敬拜主、赞美主、荣耀主的名。 Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. 此时此刻，我们要聆听你的话语。 Berikanlah anugerah kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan, kepada yang menerjemahkan, dan kepada kami yang mendengarkan. 愿主赐恩给要传讲你信息的仆人，还有翻译的每一个听众。 Supaya setiap kata, setiap ayat, bahkan setiap kalimat akan mendapatkan tempat yang tepat di hati kami masing-masing. 是每一句每一节的经文，我们所听的每一句话，都能够深深的印在我们心里。 Berikanlah anugerah yang sama, bukan hanya memahami firman Tuhan dengan tepat, tetapi juga melakukannya dengan giat. 愿主也赐恩帮助我们，不单单我们听得清楚明白，我们也可以努力的去实行。 Karena Engkau sendiri berfirman, 因为你自己说， orang yang berbahagia adalah orang yang merenungkan firman Allah dan yang melakukannya di dalam kehidupannya. 凡是聆听你的话，并且在生活中实行出来的人有福了。 Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. 今天我们要聆听你的话， Hari ini juga kami ingin menjadi pelaku akan firman-Mu. 今天我们也立志要做一个行道的人。 Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu, mari kita baca bersama-sama. Saya akan bersama dengan Bapak Ibu akan membaca dalam bahasa Indonesia lebih dulu. Nanti setelah itu bersama dengan Ibu Evelyn, Bapak Ibu bisa membaca dalam bahasa Mandarinnya. Ya, Bapak Ibu, jadi yang pertama, mari kita yang berbahasa Indonesia bersama-sama dengan saya membaca Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. 路加福音第10章25到37节，首先用印尼文一起读，然后用华语一起读。 Yang berbahasa Indonesia, mari bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu
datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang itu menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. 用华语的，我们一起读。有一个律法师起来试探耶稣，说：“夫子，我该做什么才可以承受永生？”耶稣对他说：“律法上写的是什么？你念的是怎样呢？”他回答说：“你要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的上帝，又要爱邻舍如同自己。”耶稣说：“你回答的是，你这样行，就必得永生。”那人要显明自己有理，就对耶稣说：“谁是我的邻舍呢？”耶稣回答说：“有一个人从耶路撒冷下耶利哥去，落在强盗手中，他们剥去他的衣裳，把他打得干死，就留下他走了。偶然有一个祭司从这条路下来，看见他，就从那边过去了。又有一个利未人来到这地方，看见他，也照样从那边过去了。唯有一个撒玛利亚人行路来到那里，看见他，就动了慈心，上前用油和酒倒在他的伤处，包裹好了，扶他骑上自己的牲口，带到店里去照应他。第二天拿出2钱银子来，交给店主说：“你且照应他，此外所费用的，我回来必还你。”你想，这3个人哪一个是落在强盗手中的邻舍呢？他说：“是怜悯他的。”耶稣说：“你去照样行吧。” Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan, dan lebih daripada itu melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. 每一个读上帝的话语，并且思想在生活中行出来的人，有福了。 Bapak Ibu, saya akan mengawali dengan satu kalimat untuk mendahului daripada firman Tuhan pada hari ini. 我要用一句话来开始今天的讲道。 Penting Bapak Ibu mengetahui di mana Anda berdiri, tetapi lebih penting lagi mengetahui kemanakah kita akan pergi. 你知道你站在什么位置很重要，但是更重要的是你要知道你要往哪里去。 Mengetahui di mana Anda berdiri ini berbicara tentang siapakah kita. 你知道你站立的位置是讲到你明白你自己是谁。 Sedangkan mengetahui kemana kita akan pergi ini berbicara tentang bagaimanakah kita. 但是你知道你要往哪里去，是说到你的伟人，你是一个怎样的人。 Mestinya antara siapa kita dan bagaimana kita harusnya jalan seirama. 其实知道你是谁，还有你的伟人如何，应该是相符合的。 Tetapi seringkali yang ada justru antara siapa kita dan bagaimana kita bertolak belakang. 但是往往现实上你是谁，还有你的伟人是相违背的。 Misalnya Bapak Ibu ada pejabat tetapi tingkah lakunya seperti penjahat. Kan tidak cocok gitu kan? Harusnya pejabat ya bertingkah lakulah sebagaimana pejabat bertingkah laku. 比方说一个官员，他的行为却是一个坏人一样。其实一个官员应该有一个官员当有的行为。 Sebagai pendeta saya juga perlu mengkritik diri saya karena saya dengar ada pendeta tetapi tingkah lakunya seperti pendekar.
我身为一个传道人，我也要自己反省，因为有的人说，有的牧师他的行为就好像是坏人一样。 Minta maaf ya, agak susah ya pendekar ya. Pendekar. Bapak Ibu, itulah sebabnya D.L. Moody pernah membuat satu pernyataan yang agung berkaitan dengan ini, Bapak Ibu. 所以牧师他曾经说过这样一句话。 Masalah terbesar yang dihadapi oleh orang percaya adalah orang percaya itu sendiri. 一个信徒所面对最大的问题，就是他自己本身。 Masalah terbesar yang dihadapi oleh orang Kristen adalah orang Kristen itu sendiri. 基督徒面对最大的问题，就是成为一个基督徒本身。 Kenapa? Karena mengaku sebagai orang percaya, tapi ternyata dalam kehidupannya dia tidak percaya. 为什么呢？因为我们口里承认我们是信徒，但是我们的生活行为却表现出我们不是信徒。 Mengaku sebagai orang Kristen, tetapi hidupnya tidak seperti orang Kristen yang seharusnya. 我们承认我们自己是基督徒，但是我们的生活表现却是不是基督徒应该有的。 Jadi masalah yang terbesar yang kita hadapi itu bukan di sana, tetapi di sini, yaitu hidup kita itu sendiri. 所以我们最大的问题不是在那边，也不是在那边，而是在我们自己本身，我们里面的生活。 Bapak Ibu, Nats ini mengajarkan kepada kita tentang kepedulian kepada sesama. 我们所读的这段经文告诉我们，我们要如何彼此相爱、彼此关怀。 Dengan kata lain, setiap orang harus peduli kepada sesamanya. 换句话说，每一个人都必须关怀别人。 Siapapun status kita, kita harus peduli kepada sesama kita. 无论我们的身份是什么，我们都必须关怀别人。 Kebetulan Tuhan ya memberikan contoh ada 3 kelompok orang. 在这里，给我们看到有3组的人， Yaitu imam, Lewi, dan orang Samaria. 就是祭司、利未人和撒玛利亚人。 Mereka beda statusnya, 他们的身份不一样， mereka beda juga pekerjaannya, 他们的工作也不一样， mereka juga mungkin beda juga status sosialnya. 也许他们的社会地位也不一样。 Tetapi mereka diperhadapkan satu hal, yaitu mereka harus peduli kepada sesamanya. 但是他们都面对同样一个问题，就是必须关怀别人。 Jadi Bapak Ibu, yang disuruh peduli bukan hanya orang-orang yang punya status tinggi di atas sana, bukan, tetapi yang di bawah pun kita juga harus tetap peduli kepada sesama kita. 所以必须关怀别人的，不是单单那些身份地位高的人，但是我们在低层的人也必须彼此关怀。 Itulah sebabnya Agustinus pernah membuat satu pernyataan yang baik. 所以阿古斯丁曾经说过一句话： Dalam hal yang prinsip harus ada unity, harus ada kesatuan. 在原则性的问题上，必须达到一致。 Apakah hal yang prinsip itu? Misalnya, Yesus satu-satunya juru selamat, kita harus ada kesatuan, tidak boleh split decision. 什么是原则性的问题？就是耶稣基督是唯一的救主，我们大家都必须有一致的观念，不可以有分歧。 Tetapi dalam hal yang tidak prinsip harus ada liberty, harus ada kebebasan. 但是在不是关于原则性的问题上，必须有适当的自由。 Misalnya datang ke gereja ini tidak harus menggunakan baju warna biru, merah pun tidak apa-apa, putih pun tidak apa-apa. Kita harus ada kebebasan. Tidak boleh kita memaksakan harus baju merah semuanya. 比方说，我们来聚会，不一定你要穿红衣服或者白衣服、蓝衣服，每个人都有自由，不是说你一定要穿红衣。 Kalimat yang terakhir dia berkata demikian, tetapi dalam segala sesuatu harus ada kemurahan hati. 但是最后他着重这一点，在凡事上必须有怜悯的心。 Dan ternyata setelah saya cek Bapak Ibu, kalimat ini sebetulnya ingin menyampaikan dalam segala sesuatu, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan apapun juga kita harus memiliki kemurahan hati. 这句话告诉我们，无
无论在什么情况下，无论你所面对的是什么样，但是你心里必须要存仁慈和怜悯。 Pelajaran yang kedua, Bapak Ibu, setiap orang ternyata Tuhan itu kasih kesempatan untuk kita peduli. 第二个功课，主给我们每一个人都有机会。 Dan saya percaya kita berada di Indonesia ini, di Jakarta khususnya, kita ini diberikan kesempatan yang cukup untuk bisa mempedulikan kepada orang lain. 我相信我们活在印尼，特别是在野城，我们每一个人都有机会能够关怀别人。 Bapak Ibu, mungkin kalau kita tinggal di Eropa atau di Amerika agak susah mungkin mengaplikasikan ini gitu ya. 如果我们住在欧洲或者住在美国，也许比较难实行。 Saya pernah 10 hari Bapak Ibu muter di seluruh Spanyol dan saya hanya ketemu satu orang pengemis saja, gelandangan, ada di pinggir jalan itu. 我曾经10天在西班牙旅行，但是我就一次见到路旁的乞丐。 Tetapi pengemis yang saya lihat itu Bapak Ibu pakai jaket kulit, kemudian pakai sepatu yang kulit juga, kemudian rantai dia memegang rantai dan connect sama anjing yang mahal sekali. 但是这个乞丐，他穿着皮大衣，他穿着皮靴，然后手上拉着一条链子，链子是一只很名贵的狗。 Dalam hati saya, siapa yang miskin ini? Gunar Sahari atau dia sebetulnya yang miskin? 我心里想，是谁贫穷？是他贫穷呢，还是我贫穷？ Tetapi di Jakarta ini Bapak Ibu begitu banyak orang yang Tuhan tunjukkan kepada kita untuk bisa kita pedulikan. 但是我们住在野城，上帝给我们四周围有很多人，我们可以向他们表现我们的关怀。 Dari kisah yang kita baca tadi, ternyata ada orang yang menggunakan kesempatan itu dengan baik. 从我们刚才所读的经文告诉我们，有的人他们能够好好的利用机会， Dan ada orang yang mengabaikan kesempatan itu. 但是也有人忽略了这个机会。 Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? 我们自己又如何 Apakah 呢？ kita menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita? 我们有没有使用上帝所给我们的机会呢？ Atau kita mengabaikan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita? 或者我们忽略了上帝给我们的机会？ Bapak Ibu, saya mendengar kesempatan itu tidak pernah datang 2 kali. 我听一句话说，机会只来一次，机会不再 Dan 来。 biasanya kalau kita tidak menggunakan kesempatan itu, pasti hasilnya adalah penyesalan. 如果我们没有好好的抓紧机会，那么我们肯定会后悔。 Orang Yunani memberikan analogi bahwa kesempatan itu seperti seorang dewa, seperti dewa yang ada jambulnya begitu Bapak Ibu, kemudian kepalanya pelontos, kepalanya gundul belakangnya. 希腊人把机会描绘成一个神，他前面有头发，但是后面是光秃秃的。 Dewa itu memiliki sepasang atau 2 pasang sayap yang akan bisa menunjukkan betapa cepatnya kalau dia terbang. 这个神仙他有一双翅膀，所以他走的时候他很快的飞过去。 Jadi dewa kesempatan itu waktu dia datang begitu cepat menghadapi kita, kita harus cepat pegang jambulnya ini. Ya, harus tangkap 所以 jambulnya itu. 当这个机会神他向我们飞过来的时候，我们要很快的抓紧他前面的头发，抓住他。 Kenapa kita harus cepat menangkapnya? Kalau dia lewat, kemudian kita mau kejar, nggak bisa lagi karena dia terbangnya cepat sekali. 为什么呢？因为如果他经过了，他飞过了，我们就没有能够抓住他，因为他飞得很快， Dan kalau kita berusaha untuk memegangnya, kepalanya pelontos, jadi kita tidak ada pegangan lagi. 而且他后面的头是光秃秃的，我们不可能能够抓住他。 Berapa kali Bapak Ibu kita menyesal karena tidak menggunakan kesempatan yang Tuhan kasih kepada kita. 弟兄姐妹们，你几次后悔没有好好的抓住上帝给你的机会？ Sekarang Bapak Ibu, alasan yang umum kenapa kita tidak mempedulikan orang lain? 现在很普遍的理由，为什么我们不关怀别 Dan 人？ sebagai contoh adalah imam dan orang Lewi ini. 我们看
祭司和利未人的例子。 Beberapa komentator Alkitab memberikan 3 alasan ini. 有几位解经家给了这3个理由。 Alasan yang pertama adalah saya sibuk sekali, terlalu banyak pekerjaanku hari ini. Nanti saja kalau saya ada kesempatan. 第一个理由就是我太忙了，我没有时间，我有很多工作要做，以后有机会才做。 Bagi imam mengatakan saya baru saja pelayanan dan sekarang ini saya menuju ke Yeriko untuk melayani di tempat yang ke sana juga. Saya sangat sibuk. 祭司心里说我很忙，我刚刚结束我在耶路撒冷的服侍，我要去耶利哥，我很忙。 Dalam konteks kita, saya bekerja sepanjang hari ini dan saya capek, saya lelah dan saya harus pulang, kemudian saya harus ada meeting ini, meeting itu dan sebagainya. 对我们来说，我们也是很累。我们刚刚工作完或者开完会，我们还要做这个事情，做那个事情，太忙了。 Kesibukan seringkali kita jadikan alasan dengan harapan mudah untuk bisa diterima. 我们常常用忙碌做我们的借口，希望别人能够接受。 Alasan yang kedua, Bapak Ibu, orang imam itu melihat ini orang yang jatuh di sana, yang terkapar itu pasti sudah mati dia. 第二个理由，祭司看到这个人躺在那边，他心里想，这个人死了。 Dan orang mati berarti sudah jadi mayat. Maka kalau menyentuh mayat saya najis, maka lebih baik saya tidak menyentuh orang ini. 死人就是尸体，我如果碰了他，我就变成不洁，所以我最好不要靠近他。 Bapak Ibu, ada orang pikiran seperti itu, kalau saya menyentuh saya malah berdosa, kalau saya menyentuh kutukan orang itu malah kena saya. 有的人想，如果我触摸他，这个咒诅会临到我身上；如果我触摸他，我就跟他 Bapak 一 Ibu, 起 saya 犯罪。 pernah pergi ke India dan saya mendengarkan kisah yang sangat menyedihkan. Ada begitu orang yang sangat miskin di sana dan tidak ada satupun orang yang menolong. Kenapa? Kalau kasta tinggi dia menolong orang kasta rendah, maka kutukannya itu akan menimpa dirinya. Maka orang itu dibiarkan begitu saja. 我曾经去印度，我看到很悲惨的是，很困苦、很贫穷的人在那边，但是没有人愿意帮助他，因为地位高的人、阶级高的人，如果帮助这个低级的人，那么他的咒诅会临到他身上，所以他们就忽略他。 Alasan yang ketiga, 第三个理由， jangan-jangan ini jebakan perampok saja. 谁知道这是不是那些强盗的陷阱呢？ Kalau saya menolong orang ini, jangan-jangan nanti perampoknya datang dan merampok saya. 如果我帮助这个人，也许有埋伏的强盗就会上来抢我。 Dan memang sekarang ini begitu banyak orang yang pura-pura jatuh atau pura-pura ditabrak dan lain sebagainya. Ternyata itu hanya jebakan saja. 是现在有很多这样碰瓷的事，就是他假装跌倒或者假装被你撞了，是要讹你的钱。 Itu bisa juga terjadi dalam konteks kita, tetapi konteks di sini Bapak Ibu tidak demikian. Konteks di sini adalah orang yang benar-benar dirampok, benar-benar dihabisin semua harta bendanya, benar-benar jatuh sakit dan lain sebagainya. 骗人的事也许会发生，但是在这里所讲的故事，这个人是真的经历了被强盗抢走了他的一切，还有打得半死。 Bapak Ibu, peduli itu bukan teori, tetapi praktek. 我们关怀人不是理论，不是口头说，但是要实行。 Jangan lupa Bapak Ibu, perumpamaan ini menjawab atau dimulai dari satu pertanyaan yang sangat baik dari orang ahli Taurat yang mengatakan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku bisa dapat hidup yang kekal? 我们不要忘记，主耶稣说这个比喻是起先是因为有一个律法师问了一个很好的问题。 我该做什么才可以承受永生？ Jadi dia tidak bertanya apakah ya Tuhan yang harus aku pikirkan, apakah yang harus aku renungkan supaya aku bisa hidup yang kekal. Bukan. 他问的不是我必须怎么样想，我必须怎么样，我必须有怎么样的观念，使我可以承受永生。 Itulah sebabnya Tuhan berkata perbuatlah demikian. Karena pertanyaannya apa yang harus aku perbuat dan dijawab perbuatlah demikian. 因为他问我该做什么，所以耶稣就回答他：你这样行。
Lalu Tuhan menjelaskan tentang perumpamaan itu, dan di akhir daripada perumpamaan itu Tuhan berkata, pergilah dan perbuatlah demikian. 然后主耶稣就说了这个比喻，最后就说你去照样行吧。 Ada satu kisah yang sering kali diceritakan oleh banyak orang. 有一个故事，有很多人说了， Ada orang yang harus menghadapi badai salju 有的人他要面对这个暴风雪， karena tidak kuat menahan dinginnya lalu jatuh pingsan. 因为他太冷了，然后他就晕倒。 Orang yang kedua cepat-cepat lari untuk menyelamatkan diri, dan waktu melihat orang yang jatuh pingsan tadi, dia berpikir, waduh, kalau saya mengangkat orang ini nanti jangan-jangan saya juga mati. Lebih baik saya lari secepat mungkin supaya saya bisa di kampung dan kemudian saya bisa mencari bantuan. 然后有另外一个人跑过来，他想，如果我帮助他，也许我会和他两个人一起东降，我还是赶快跑到乡里去，使我可以得到 Orang yang 帮助。 ketiga lewat tempat itu kemudian melihat ada orang pingsan, dia berpikir, wah, kalau orang ini pingsan, jangan-jangan saya nanti juga pingsan. Lebih baik saya angkat saja orang ini, ya, tidak tahu nanti sampai di tempat mana. Yang penting saya akan tolong orang ini. 然后有第三个人也是跑过来，他看到这个人晕倒在那里，他想，他晕倒了，我必须帮助他，所以他要把他抬起来，两个人一起跑。 Ternyata waktu dia mengangkat, membopong orang yang pingsan tadi, sentuhan kulit dengan kulit itu menghangatkan tubuh mereka berdua, sehingga mereka bisa bertahan dan sampai pada akhirnya dia selamat sampai di kampung. 当他这样做的时候，他把那个人抱起来，背着他，因为他们两个人在一起，所以身上的温度就保持了，让他可以一直到达乡村里得到帮助。 Dan sementara dia melewati orang yang kedua yang benar-benar jatuh, tidak hanya pingsan, tetapi pada akhirnya orang itu mati. 他们跑向乡村里的时候，经过了刚才的第二个人，他不单单是跌倒晕倒，但是他已经冻僵了。 Sementara itu orang yang menyelamatkan orang yang pingsan tadi membopong dan pada akhirnya dia selamat. 第三个人，因为他帮助他背了，他抱住那个第一个人，他们两个都得救了。 Bapak Ibu, seringkali menyelamatkan orang lain itu sebetulnya menyelamatkan diri sendiri. 弟兄姐妹们，我们要记得，往往我们帮助别人，其实是帮助自己。 Bapak Ibu, kelihatannya kita menyelamatkan orang lain, kelihatannya kita menolong orang lain, tapi sebetulnya kita sedang menolong diri kita sendiri. 看起来我们好像是救别人，我们帮助别人，但实际上我们是在帮助我们自己。 Kalau kita memberikan makan kepada orang lain, sebetulnya kita sedang memberikan makan untuk diri kita sendiri. 当我们把食物分给别人吃的时候，其实我们是在给自己吃。 Kalau kita mempedulikan orang lain, sebetulnya kita sedang mempedulikan diri kita sendiri. 我们关怀别人的时候，其实我们是在关怀我们自己。 Bapak Ibu, bagaimanakah respon mereka dengan kesempatan yang Tuhan berikan itu? 这些人他们对上帝所给他们的机会有怎样的回应？ Imam melihat orang yang kena rampok tadi lalu melewatinya. 祭司他看见这个被强盗抢的人，然后他就走过去了。 Lewi melihat orang yang dirampok itu kemudian melewatinya juga. 利未人他看见这个被强盗打的人，他也走过去了。 Sementara itu orang Samaria melihat orang yang dirampok itu lalu mendekatinya. 但是撒玛利亚人他看见这个被强盗打的人，他就走过去，他靠近他。 Bapak Ibu, kalau kita lihat daripada slide yang berikutnya, ternyata orang Samaria itu sebelum bertindak, dia tergerak hatinya lebih dulu. 我们看，这个撒玛利亚人在他还没有行动之前，他先动了慈心。 Ternyata Bapak Ibu, ini adalah hatinya Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus setiap melihat orang yang terluka, orang yang sakit, orang yang lelah, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. 其实这也是主耶稣基督的心，他每一次看到那些劳苦担重担的人，
他就动了此心。 Percayalah hari ini juga Yesus Kristus pada saat melihat ada di antara saudara yang lelah, yang capek, yang sakit, yang sedih, dia tergerak hatinya oleh karena belas kasihan. 我们要知道，主耶稣看到我们当中有的人贫穷困苦，在患难当中，或者在疾病折磨当中，他动了怜悯和慈爱的心。 Jadi dengan kata lain, lihat aku selalu tergerak hatiku oleh belas kasihan pada saat melihat dirimu menderita, melihat dirimu sakit. Demikian juga lakukan hal yang sama kepada orang-orang yang lain. 当主耶稣看到困苦流离的人，他就动了慈心，动了怜悯的心。我们也要像主一样这样做。 Bapak Ibu mungkin kita berpikir, Pak, sayalah orang yang lelah itu, sayalah orang yang sakit itu, sayalah orang yang miskin. Saya mau katakan Bapak Ibu, ada terlalu banyak orang-orang yang lebih miskin daripada kita. Ada orang-orang yang lebih lapar daripada kita. Itulah yang Tuhan ingin agar kita juga tergerak hatinya untuk menolong orang yang demikian. 也许你会说，我就是那个困苦的疾病在痛苦当中的人。但是主说，你要看到有更多的人比你更痛苦，比你更贫穷，比你更糟糕的。你看到他们心里要有触动，并且动了怜悯慈心。 Seringkali kita mendengar kalimat ini. 我们 Orang 常常 yang 听。 sudah tergerak hatinya, tergerak juga dompetnya. 我们常常听这句话：一个人他的心触动了，那么他的皮包也会动。 Orang yang sudah terbuka hatinya, terbuka juga dompetnya. 一个人他打开了他的心，那么他也会打开他的钱包。 Maka sebetulnya mudah Bapak Ibu untuk mengecek diri kita. Kalau dompet kita belum terbuka, berarti memang hati kita belum terbuka. 所以很容易来检查你自己。如果你还没有打开你的钱包，表示说你的心也还没有打开。 Kalau dompet kita ini belum bergerak Bapak Ibu, berarti memang hati kita belum digerakkan oleh Tuhan. 如果你的钱包还没有动的话，那表示说上帝还没有触动到你的心。 Ada orang yang membuat kalimat demikian Bapak. Kalau di dompet kita isinya masih terlalu banyak, berarti terlalu sedikit yang sudah Anda berikan. 有人说，如果你的钱包里有太多的钱，那表示说你给出去的太少了。 Maka cek dompetnya masing-masing. Kalau masih terlalu banyak, berarti terlalu sedikit yang Anda berikan kepada orang lain. 所以大家检查一下你们的钱包，如果你的钱包里面有太多钱，表示说你给出去太 Mari kita 少了。 belajar Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh orang Samaria nih Bapak Ibu. Supaya pada akhirnya kita, ternyata yang dilakukan oleh orang Samaria luar biasa. 我们要从这个撒玛利亚人身上学习，我们就会醒悟到，哇，原来他是这样的了不起。 Yang pertama dia melihat orang yang dirampok tadi. 首先，他看到这个被强盗抢的人， Kemudian tergerak hatinya. 然后他就动了慈心， Kemudian mendekatinya. 他就上前去， Kemudian menyirami luka-lukanya. 用油和酒倒在他的伤 Kemudian 处， membalut luka-lukanya. 包裹好了， Kemudian membawanya ke penginapan. 带他到店里去， Kemudian merawatnya. 还有照应他， Kemudian membayarnya. 还要付钱。 Dan berjanji aku akan datang kembali dan membayar lebih, jikalau lebih daripada yang kau keluarkan. 他还承诺，如果还有其他的费用，我回来必还你。 Jadi Bapak Ibu segenap hidupnya dicurahkan untuk menolong orang ini. 所以他整个生命，他倾注在帮助这个 Dia 人。 gunakan matanya untuk melihat. 他用他的眼睛 Dia 看， gunakan hatinya untuk berbelas kasihan. 用他的心去 Dia 感受怜 menggunakan 悯。 kakinya untuk mendekati orang itu. 他迈开他的脚步来 Dia 靠近他。 menggunakan tangannya untuk menyirami, untuk mengolesi dengan minyak. 他用他的手来倒油和酒在他 Dia 身 menggunakan 上。 hartanya yaitu minyak dan anggur untuk mengolesi yang luka tadi. 他用他的钱，用他的油和酒来救这个 Dia 人。 menggunakan keledainya untuk membawa orang ini ke penginapan.
他用他的牲口，用他的驴来驮这个人到 Dia 酒 menggunakan 店， uangnya untuk membayar orang ini. 他用他的钱来付酒店的 Jadi Bapak 钱。 Ibu dengan kata saya mau katakan inilah sebenarnya yang dilakukan Yesus untuk kita sekalian. 我要告诉大家，这就是主耶稣为我们做的。 Dia menyerahkan seluruh hidupnya, seluruh kekuatannya, tenaganya untuk menolong kita setiap pribadi. 他把他整个生命倾注，就是为了要帮助我们每一个人。 Sekarang prinsip yang sama dia berkata, aku telah melakukan dengan total kepadamu. Sekarang lakukanlah itu kepada orang di sekitarmu. 主耶稣告诉我们，我已经完完全全的为你们做了这些，你们也要这样做给你们四周围的人。 Bapak Ibu, banyak orang yang hanya teori saja. 有很多人只有知道 Ada tafsiran yang mengatakan bahwa Lilun. imam pada waktu itu sebenarnya sedang mengajar, sedang mengajar bagaimana berbelas kasihan. 有解经家说，这个祭司他刚刚教导了怎么样 Bagaimana 怜悯 peduli 人， kepada orang lain, 怎么样关怀别人， tetapi dia tidak menerapkannya. 但是他自己没有醒出来。 Katanya Lewi lagi ada di kelas, lagi belajar juga tentang peduli kepada sesamanya. 这个利未人他也刚刚从课堂出来，学习要怎 Dia 样关 lulus 怀人。 ujian pada waktu itu, 那个时候他已经经过了考试， tetapi gagal prakteknya. 但是在实行方面他失 Dan 败了。 orang Samaria kemungkinan besar tidak pernah belajar di kelas tentang apa itu mengasihi sesama. 撒玛利亚人也是他从来没有在课堂学习要怎样来关怀别 Dia 人。 mungkin juga belum pernah mendengar kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, itu juga belum pernah dia dengar. 也许他也没有听过这个教导，你要爱人如己。 Tetapi dia mempraktekannya. 但是他自己却实行了。 Bapak Ibu, sekarang mari kita merenung sejenak. Apa yang Yesus telah lakukan dalam hidup Anda? 我们现在来思想一下，主耶稣在我们身上做了什么？ Apa yang dilakukan orang Samaria yang baik hati kepada orang yang dirampok itu, itulah gambaran apa yang dilakukan Yesus kepada saya dan Bapak Ibu sekalian. 这个好撒玛利亚人，他坐在那个落在强盗手中的人，就是主耶稣对我们在我们身上所做的事情的 Bapak 写照。 Ibu, bukankah pada saat kita sakit, Yesus adalah El Rapa, sang penyembuh bagi kita. 当我们生病的时候，耶稣是医治我们的医生。 Pada saat kita takut, bukankah dia adalah El Shaddai, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, sehingga kita tidak perlu takut lagi. 当我们害怕的时候，主耶稣就是那全能的主，他帮助我们，使我们不再惧怕。 Pada saat kita kekurangan, Bapak Ibu, bukankah dia adalah Yehovah Jireh, yang itu yang menyediakan semua kebutuhan kita. 当我们缺乏的时候，主是耶和华以勒，他预备我们一切所需要 Pada 的。 saat kita tersesat dan tidak tahu jalan kemana, bukankah dia adalah gembala kita? 当我们迷失了，主是我们的好牧人。 Pada saat kita berdosa, bukankah dia anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita? 当我们犯罪的时候，他是那被杀的羔羊来救赎我们的罪。 Pada saat kita kesepian, Bapak Ibu, bukankah dia Immanuel bagi kita sekalian yang menyertai kita senantiasa? 当我们在寂寞困苦的时候，他是以马内利的上帝，他与我们同在。 Orang Samaria melakukan yang terbaik dan menolong sampai tuntas. Demikian juga lah yang Tuhan lakukan kepada kita. Dia bukannya lahir untuk kita, dia bukan saja melayani untuk kita, bukan hanya menderita untuk kita, bukan saja mati untuk kita, tapi dia juga bangkit untuk kita, bahkan naik ke surga juga untuk saya dan Bapak Ibu sekalian. 好，撒玛利亚人他彻底的帮助这个落在强盗手中的人，也表示说，主耶稣他为我们而生，为我们而死，为我们升天，为我们预备永生。 Itu yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita sekalian. 这就是主耶稣为我们每一个人所做的。 Bapak Ibu, ada kalimat yang, bagaimana kalau kita baca bersama-sama kalimat yang pertama ya? 1, 2, 3. Hidup ini bukan berapa banyak yang kita ketahui, tetapi berapa banyak yang kita lakukan dari apa yang kita ketahui. Betul Bapak Ibu.
Kalau saya 我们的生活不是我们知道了多少，但是从我们所知道的，我们已经行了多少。 Bapak Ibu, saya juga tidak bertanya berapa banyak pengetahuan Anda. Saya yakin pengetahuan Anda begitu banyak. 我也不问弟兄姐妹们，你们知道了多少？我相信你们的知识都很高。 Tapi sekarang kita tanyakan berapa banyak yang kita lakukan dari pengetahuan yang kita dapatkan itu. 但是现在要问的，从我们所得的知识当中，我们已经实行了多少呢？ Kalimat yang kedua kita baca bersama-sama. 第二个句， Orang tidak peduli apa yang kita ketahui, tetapi mereka ingin mengetahui apa kita peduli kepada mereka. 人们他们不管我们所知道的是什么，但是他们要知道我们是否关怀他们。 Bapak Ibu, tetangga-tetangga kita ingin tahu apakah kita peduli pada mereka. 我们的邻居他们要知道我们是否关怀他们。 Mari kita tidak hanya bangga disebut sebagai murid Kristus. 我们不要因为称自己是主的门徒而引以为荣。 Tapi kita mempraktekannya dengan cara peduli kepada sesama. 但是我们要实行彼此关怀。 Saya akan akhiri dengan satu kesaksian panggilan pelayanan saya. 我要做见证，就是上帝怎么样呼召我来服侍他。 Sejak 20 tahun yang lalu, Tuhan benar-benar memanggil saya untuk melayani pemulung-pemulung dan anak-anak jalanan. 从20年前，上帝呼召我来服侍那些无家可归的孩童，还有拾荒的捡破烂的人。 Sebenarnya kesaksian ini panjang, tetapi saya persingkat saja. 其实这个见证很长，但是我长话短说。 Suatu malam Yesus memberikan ayat ini kepada saya. 有一天晚上，主耶稣把这一节圣经告诉我。 Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. 马太福音25章40节，王要回答说：“我实在告诉你们，这些事，你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了。” Waktu saya mendengar kalimat ini, Bapak Ibu, atau ayat firman Tuhan, saya langsung berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini salah alamat. Saya sendiri susah hidup saya. Kenapa Tuhan menyuruh saya untuk mempedulikan kepada sesama? 当我得到这一节经文的时候，我告诉主，主啊，可能你错了，我自己的处境都很困难，我怎么样去关怀别人呢？ Setelah beberapa saat Tuhan menyuruh saya untuk baca lagi, coba baca baik-baik ayat itu. 但是主告诉我，你再好好的读这一节经文。 Ternyata setelah saya membaca yang kedua dan ketiga kali, kata salah seorang itu jadi seperti bold, seperti fontnya jadi besar. 当我一直重复的读这一节经文，那一句，在弟兄中一个，这句话就一直提醒我。 Seperti ada suara di dalam pikiran saya, Gunar, aku tidak menyuruh kamu memberikan makan ribuan orang, jutaan orang, tapi salah seorang saja. 就是好像我脑子里有一句话一直告诉我 ，Gunnar， 我没有教你喂饱几千人，你只要帮助一个人。 Makanya saya langsung berkata, Tuhan, kalau seorang saja saya masih punya kekuatan, saya masih punya kemampuan, saya akan lakukan itu. 所以我就对主说，如果只帮助一个人，我还有这个能力，我可以去做。 Kemudian saya undang beberapa pemulung-pemulung untuk datang setiap hari Sabtu. 然后我就请了几个这个拾荒者，他们礼拜六来到ke rumah Bapak。 ke Palmerah di Jakarta, di dekat-dekat pemulung itu. 在 Palmerah 那边。 Kemudian ternyata datang 7 orang. 有7个人来。 Lalu saya beli nasi padang waktu itu 5.000, nasi dengan telur itu 5.000-an. 那个时候那个巴东菜呢，一包5000等。 Kemudian Saudara Samson saya berkata, oke, minggu depan kita datang lagi ya. Iya Pak Gunar. Lalu ada yang tanya, apakah saya boleh bawa teman? Oh silakan saja.
我就跟他们说，下个礼拜你们再来。有人问我可以带朋友来吗？我说好啊，可以啊。 Karena saya berpikir bahwa teman paling 1 orang, 2 orang saja. Jadi tadi 7 paling banyak nanti 10 orang. 我想本来有7个人，他们带最多1、2个朋友，大概10个人了。 Tapi ternyata temannya diundang lebih banyak daripada yang mengundang. 但是那些被请来的人比请的人更多。 Percayalah Bapak Ibu, kalau di gereja ini ngundang pemulung 10 orang, 20 orang, terus minggu depannya Anda oke besok datang lagi, pasti akan 100 orang datang. 你要知道，如果我们的教会请那些拾荒者来，第1个礼拜大概10多个人，下个礼拜你再请有100个人来。 Karena setiap Sabtu bertambah sampai 100 lebih, maka saya akhirnya berkata kepada Tuhan, ini tidak fair. Ini tidak fair Tuhan. Ini katanya Tuhan katakan 1 orang saja, ini sudah 100 orang, tidak fair. 因为这样每个礼拜一直增多，到了100多个人，我就对主说：“主啊，这个不公平啊！你本来说只帮助1个人，现在变成100个人了。” Dan saya mulai mau mengakhiri pelayanan itu. 我就开始想要结束这个服事， Karena pasti tidak mampu kalau ratusan orang diberikan makan setiap hari Sabtu. 因为如果每个礼拜6要给几百人吃，我觉得我没有那个能力。 Sementara saya memikirkan untuk menutup, ternyata saya dapat telepon Bapak Ibu dari seorang wanita yang saya tidak kenal. 当我在想要结束的时候，有一位姐妹打电话给我，我不认识她。 Tapi ibu itu berkata, Pak Pendeta Gunar, saya dengar Bapak kasih makan kepada pemulung-pemulung ya. Saya dapat nomor telepon dari teman saya. 她就问我，巴古纳，你给食物给那些拾荒者，我听我的朋友这样告诉我。 Kemudian waktu itu saya jawab, ya betul, saya memang kasih makan kepada orang-orang. Kemudian dia katakan, Pak kebetulan saya ingin ikutan, saya ini punya diberkati usaha catering saya. 他说，我就说是啊，我给他们东西吃。他说正好，因为上帝祝福我，我做这个包饭菜。 Singkat cerita dia katakan demikian, oke Pak Gunar setiap hari Jumat SMS saja kepada saya berapa ratus box nasi yang Anda perlukan. Hari Sabtu pagi Bapak datang ke Sunter mengambil itu dan untuk dibagikan pada orang lain. 他就告诉我，每个礼拜5你告诉我你需要多少份，然后礼拜6早上你就可以来顺德来我的地方拿。 Jadi waktu saya katakan Tuhan ini tidak fair, ternyata Tuhan buktikan bahwa dia sungguh fair untuk kita sekalian. 当我对上帝说：“主啊，你这样做不公平。”他就证明了他有丰富的预备，他是很公平的。 20 tahun berlalu Bapak Ibu dan hingga saat ini kami tidak kekurangan apapun juga untuk mempedulikan orang-orang yang miskin, orang-orang yang kesulitan. Ya, Saudara bisa. 24年过去了，我们从来没有缺乏，上帝一直不停的供应我们，使我们可以关怀别人。 Dua gambar yang terakhir itu adalah baru bulan yang lalu kita lakukan. 最后2幅图片是最后我们所做的。 Memang sekarang tidak sebanyak yang dulu karena pemulung-pemulung anak jalan itu buyar kemana-mana karena sudah lokasi-lokasi mereka sudah tidak diizinkan oleh pemerintah. 现在的人比较少，因为这些拾荒者他们就分散了，政府不允许他们在一起聚集。 Bapak Ibu, Yesus Kristus tidak hanya berkata, beritakan Injil dan jadikanlah semua bangsa muridku. 主耶稣不单单说你要传福音，使万民做我的门徒。 Tapi hari ini Yesus yang sama berkata, pergilah, perbuatlah seperti orang Samaria yang baik hati itu. 但是今天主却说，你要去照样行，好像那个好撒玛利亚人一样。 Dan jangan lupa, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. 不要忘记，我们做这一切的事都是奉主耶稣基督的名， Supaya kita tidak mencuri kemuliaan Allah. 好让我们不要偷窃上帝的荣耀。 Selamat menjadi murid yang peduli kepada sesama. 恭喜大家可以成为彼此关怀的门徒。 Tuhan Yesus memberkati. 主耶稣赐福大家。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. 主啊，感谢你的话语， Kami sudah mendengar dengan baik.
我们已经好好的听了， Engkau sudah menyampaikan firman-Mu dengan baik. 你也向我们表明了你的心意。 Sekarang saatnya kami melakukannya dengan baik juga. 现在是我们要好好的去实行了。 Terima kasih Tuhan karena Engkau pasti memberikan kesempatan kepada kami untuk peduli kepada sesama. 主要感谢你，因为你必定是给我们机会，使我们可以彼此关怀。 Kiranya kami selalu menggunakan kesempatan itu supaya kami tidak menyesal nantinya. 让我们能够每一次都好好的使用这个机会，让我们不至于后悔。 Terima kasih Bapa di surga. 天父，感谢 Di 你， dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Terima kasih, Tuhan berkati. 谢谢上帝赐福。 Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang sudah kita dengar boleh kita lakukan seperti seorang Samaria yang baik hati. Kita mau melayani, mengasihi sesama kita. Pujian melayani dan mengasihi. Kita boleh saling melayani seperti Tuhan Yesus sudah melayani kita. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi, berjuta hati telah lama menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi-Mu. Melayani, mengasihi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi.
mengucapkan pengakuan iman rasuli sebelum kita berdoa syafaat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kali ini kami kembali diingatkan oleh firman Tuhan untuk kami peduli. Engkau adalah Tuhan yang peduli kepada kami. Dan Tuhan juga ingin supaya kami peduli kepada sesama. Bapak, kami berdoa biarlah Engkau terus tolong kami agar kami boleh terus memiliki hati yang peduli kepada orang lain. Kami berdoa buat Indonesia. Banyak orang di Indonesia ini yang perlu mendapatkan perhatian. Pemerintah dengan berbagai cara untuk mengatasi kemiskinan. Kami berdoa biarlah Tuhan terus tolong berikan hikmat bijaksana agar ada usaha yang tepat dari pemerintah untuk menolong orang-orang yang mengalami kesulitan, yang hidup masih dalam kemiskinan. Kami berdoa biarlah sebagai anak-anak Tuhan, baik itu dari GPMRI maupun dari tempat-tempat yang lain, mereka dapat terus menjadi alat Tuhan, hadir di tengah-tengah kemiskinan untuk menjadi dampak, membawa berkat bagi mereka yang sedang membutuhkan. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa saat ini untuk setiap kami yang hadir dengan berbagai macam keadaan kami yang sedang bergumul dengan berbagai pergumulan, masalah kesehatan. Tuhan, biarlah kami boleh terus mengandalkan Tuhan sebagai sumber pertolongan kami yang memberikan kesembuhan. Yang sedang bergumul dengan masalah pekerjaan, dengan masalah usaha, Tuhan, biarlah Engkau terus campur tangan, berikan hikmat bijaksana supaya kami boleh mengalami pertolongan Tuhan untuk mengembangkan, untuk memulai, bahkan untuk meniti karir kami, usaha kami. Bapa Surgawi, kami serahkan juga di dalam kehidupan kami masing-masing dengan hal-hal yang kami alami, baik di tempat kami bekerja, di tempat kami berdagang. Ada hal-hal yang mungkin bagi kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Bapa, kami mohon biarlah Engkau yang tolong kami, supaya kami dapat menyelesaikan setiap hal yang kami alami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat GPMRI di seluruh Indonesia, baik yang di kota maupun di desa, bahkan di pedalaman. Tuhan juga berkati mereka supaya mereka pun juga dapat menjadi anak-anak Tuhan, setiap jemaat yang peduli kepada sesama di tengah-tengah mereka. Terima kasih buat hamba-Mu Pendeta Gunar yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati dalam seluruh pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya, bahkan juga Tuhan berkati keluarganya. Dan kami semua Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa Surgawi, inilah doa syafaat kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita akan muji Tuhan untuk semua ciptaan-Mu, persembahan bisa diberikan secara QR maupun di dalam kotak persembahan yang sudah tersedia. Bangsa
Mari kita bersehati berdoa syukur kepada Tuhan. Allah Bapa dalam sorga, ya Tuhan Yesus, Kau Allah yang maha agung mulia, maha kasih. Engkaulah yang ciptakan langit, bumi, dan semua isinya. Ya Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami ucap syukur kepadamu ya Tuhan, jika kami masih boleh mendapatkan nafas kehidupan dari-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, karena nafas kehidupan inilah ya Tuhan, kami boleh melangkahkan kaki kami ke rumah-Mu, kami boleh berbakti, memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, karena nafas kehidupan ini juga ya Tuhan, kami masih boleh mendengar firman-Mu. Biar kira firman-Mu yang kami dengar tidak berlalu begitu saja. Firman-Mu yang kami dengar, kami terapkan dalam hidup kami Tuhan, sehingga langkah-langkah kehidupan kami memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur juga pagi ini kami masih Engkau berikan kesempatan untuk memberikan persembahan untuk kemuliaan nama-Mu. Biar Tuhan, persembahan kami boleh memuliakan Engkau dan menyenangkan Engkau juga ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur ini. Amin. Sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah yang kekal, anugerah Tuhan Yesus Kristus yang berkelimpahan, pimpinan, pertolongan, kekuatan dan penghiburan daripada Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ada beberapa warta yang saya akan sampaikan kepada kita pada hari ini. Yang pertama adalah kita lihat warta. Terima kasih kepada Pendeta Gunnar Sahari yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini tadi di KU1 maupun KU2. Kiranya Tuhan memberkati dalam pelayanan sebagai seorang gembala di GKIN Pelita Dunia Cibubur dan juga sebagai dosen di STT Pelita Hidup, Pelita Dunia. Yang kedua, saudara-saudara, katekesasi semester pertama tahun 2025 akan dimulai pada tanggal 16 Februari sampai dengan 25 Mei 2025. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis, yaitu pada tanggal 31 Mei, atau atestasi rindu untuk masuk ke GPMRI menjadi anggota GPMRI, atau juga rindu untuk mempelajari dasar-dasar iman, ya silakan bisa mendaftarkan diri kepada Diaken Ellen Meliawati dengan nomor handphone yang ada di layar. Pendaftaran sampai hari Rabu tanggal 12 Februari. Yang berikutnya minggu depan tema khotbah kita adalah murid mengasihi musuh,
yang akan disampaikan oleh Guru Injil Betty Junaidi dengan kalimat refleksi. Pertanyaan refleksinya adalah, siapakah musuh kita? Apa artinya mengasihi musuh kita? Mari siapkan diri kita mau hidup pada seminggu ini untuk peduli, dan minggu depan kita akan belajar untuk mengasihi musuh. Demikian warta, Tuhan memberkati kita sekalian. Silakan jemaat untuk berdoa. Sorry, ada satu lagi dari panitia retreat, saya persilakan. Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Oke, sebelum saya menyampaikan warta mengenai retret, kita akan menyaksikan satu buah video minta bantuan dari tim multimedia. Suni, ini namanya bunga matahari, sunflower. Cantik gak? Bunga matahari selalu mengikuti arah matahari terbit. Makanya mereka bisa tumbuh sangat tinggi. Nah, kamu tahu nggak? Bunga matahari selalu diberikan cahaya matahari, dan saat tumbuh mereka juga mau memberikan yang terbaik untuk semua orang. Seperti keindahannya, supaya bisa dilihat banyak orang, dan kita bisa makan biji bunga matahari loh. Makanya kamu diberi nama Suni, supaya bisa memberikan yang terbaik untuk banyak orang. Kamu ngerti kan Suni? Suni, Suni. Oh iya, maaf Ma, Suni lagi bengong. Tunggu sebentar ya Ma. Oke, baik Bapak Ibu semua, ini adalah penggambaran mengenai logo dari retret kita Beri Yang Terbaik. Jadi sebenarnya kita berharap nantinya kita bisa menjadi seperti Suni, ya, seperti bunga matahari, di mana kita hidup, kita mengikuti arah di mana Tuhan memberikan kita pengarahan yang tepat. Tapi kita bukan hanya mengarah ke Tuhan aja, tapi kita juga bertumbuh di dalamnya, dan kita juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita bisa memberikan jadi yang terbaik buat orang-orang di sekitar kita. Jadi logo ini adalah logo yang akan menggambarkan tema kita mengenai Beri Yang Terbaik. Dan selanjutnya Bapak Ibu, aku juga mau mengingatkan bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar dan sedang menabung, jangan lupa tabungannya dilanjutkan lagi ya, mungkin agak telat kemarin. Nah, kita bisa lanjutin lagi Bapak Ibu semuanya. Dan jika nanti kalau misalkan ada pertanyaan sehubungan dengan baik itu pelunasan ataupun tentang retret, Bapak Ibu boleh nanya ke tim panitia, ke saya, atau mungkin kalau di sini ada Ibu Livi juga gitu ya, dan juga dengan tim pendaftaran. Jadi silakan boleh tanya ke kita jika ada pertanyaan sehubungan dengan retret. Baik, demikian warta dari panitia retret. Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengambil waktu teduh, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.